Okey, Assalamualaikum guys. So hari ini kita akan membincangkan mengenai 3 model of DNA replication berserta dengan eksperimen yang menentukan mana satu adalah model yang digunakan untuk kita coinkan sebagai DNA replication. Okey, so hari ini saya akan kenalkan 3 model. Yang pertama adalah konservatif. Okey, konservatif. Okey, apa maksud konservatif ni? Kalau dalam segi bahasanya, konservatif ni adalah dia simpan apa yang ada, dia tak usik-usik yang lama tu. Okey, di mana kalau kita tengok pada gambar ini, konservatif ni adalah original parental DNA ni akan preserve, dia akan simpan, takkan kacau, dan new copy of DNA ini akan dibuat. Ini masuk konservatif. Yang keduanya adalah semi-konservatif. Okay, apa maksud semi-konservatif? Semi-konservatif ini bermaksud DNA molekul ini dia produce di mana dia akan terhasilnya daripada satu parental dan satu lagi new strand. Ini kita panggil sebagai semi-konservatif. Dan yang ketiganya adalah dispersive. Okay, apa maksud dispersive ini? Dia ni berpecah-pecah di mana each of daughter strand ini mempunyai mixture antara parental dan new fragment of DNA. Okay, ini adalah 3 model untuk DNA replication. Di mana kita akan kata membincangkan mengenai satu eksperimen yang dijalankan oleh Matthew Michelson and Franklin Stahl pada tahun 1958 yang support kita punya Watson dan Crick model ataupun hipotesis yang DNA replication ini merupakan semi-konservatif. So apa yang berlaku adalah eksperimen ini dipanggil juga sebagai the most beautiful experiment in biology. Kenapa? Dia sangat kata jelas dan nampak apa yang berlaku untuk menentukan mana satu replication daripada model-model yang ada ini. Okey, apa yang berlaku adalah Michelson dan Stahl ini dia menggunakan kata nitrogen, di mana nitrogen itu akan kita jumpa dekat each nucleotide. Okay. So apa Michelson and Stahl buat? Dia menggunakan nitrogen yang mempunyai 2 isotop yang berbeza, iaitu kita ada N15 dan N14. Okay. Ini 2 jenis isotop yang ada. Okay. So apa yang berlaku dekat sini adalah selalunya N14 ni adalah nitrogen yang kita biasa gunakan. Okey, biasa gunakan, dan yang N15 ni adalah sangat berat. Okey, dia lebih berat daripada N14. So jarang digunakan dekat dalam organism lah. So apa yang berlaku adalah Michelson and Stahl ni start untuk kata bela, okey, E. coli. Okey, so bila bela E. coli ini dia akan menternak E. coli. So dia menternak E. coli itu di dalam lab dengan N15. Sebab N15 ni jarang digunakan. So apa yang berlaku adalah DNA dekat dalam E. coli ini dia menggunakan nitrogen N15 di mana dia akan paling berat sekali. So seterusnya apa yang berlaku adalah Michelson and Stahl ini dia ambil bakteria tersebut dan dia centrifuge. Okey, dia centrifuge. So bila dia centrifuge, apa yang berlaku adalah kandungan di dalam E. coli tersebut akan terbahagi kepada mengikut berat. Okey. So centrifuge ini dalam bahasa Malaysia ni kita bagi sebagai pengemparan. Okey. So apa yang berlaku adalah dia akan ikut berat di mana kita akan boleh tengok perbezaan antara bakteria yang menggunakan N15 dan bakteria yang menggunakan N14. Okey. Ini kita panggil sebagai eksperimen yang digunakan oleh Michelson and Stahl. Okey. So untuk memastikan eksperimen ini kita tahu which one is which, kita tengok pada gambar ini. Okey, pada mulanya kita tahu bakteria ini boleh menggunakan N15. So bila kita spin atau kita centrifugekan dia, apa yang berlaku adalah semua nitrogen tadi dia mempunyai keberatan yang berat. Okey, dia N15. So, apa yang berlaku adalah untuk di first experiment kita terima semua sekali sebab kita tahu semua kata prediction dia konservatif ke, semi konservatif ke, dispersif ke, semuanya mempunyai N15. Okey, seterusnya bakteria ini dihidupkan ataupun diternak menggunakan N14. Okey, di mana kita assume that DNA ini akan mempunyai separuhnya N14 dan separuhnya N15. So apa yang berlaku adalah kat sini untuk konservatif kita assume that satu DNA strand yang baru dibina iaitu N14 dan satu lagi yang 15 tu akan di-maintain. Okey, dan apa yang berlaku adalah konservatif ini kita terpaksa reject daripada second kata cycle. Kenapa? Sebab dia tidak menepati apa yang kita nampak. Okey, seterusnya kita pergi kepada next cycle iaitu kita gunakan lagi N14. So apa yang berlaku adalah untuk prediction untuk eksperimen ini dispersif pula dia still bercampur.
Tetapi untuk semi konservatif, apa yang berlaku adalah dia mempunyai dua band. Di mana kita ada band campur 14 dengan 15 dan juga kita ada band yang totally 14. Di mana ini menepati kita punya semi konservatif prediction. Okay, semi konservatif prediction. So, apa yang berlaku adalah untuk eksperimen ini, kita dapat tahu dan kita berjaya eliminate dispersif dan kita berjaya eliminate konservatif punya hipotesis berdasarkan eksperimen ini. So, apa yang berlaku adalah eksperimen ini sangat-sangat menunjukkan bahawa kita ataupun DNA replication ini menggunakan semi-conservative model sebagai cara dia untuk kata mereplicate ataupun dia undergo replication. Okey, itu saja daripada saya untuk eksperimen ini. So, banyak lagi video yang saya boleh recommend. Saya akan letak di komen, okey, untuk anda tengok dan untuk anda lihat, untuk anda memahami dia dengan lebih mendalam. Okey, itu saja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.